Selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Chong. Saya Puan Ismalinda Binti Nordin akan menerangkan tentang soalan yang kedua, iaitu campuran pemasaran syarikat Sime Darby Property Berhad. Dalam kajian ini, saya memilih syarikat Sime Darby Property Berhad yang mana ianya merupakan salah satu anak syarikat di bawah naungan Sime Darby Berhad sebagai kes kajian terhadap campuran pemasaran yang digunakan dalam pasaran harta tanah. Okey, jadi untuk latar belakang syarikat Sime Darby Berhad ni, ianya diasaskan pada tahun 1910 oleh ahli perniagaan dari British, iaitu William Middleton Sime dan Henry Darby dengan menggunakan nama Sime Darby & Co di dalam sektor peladangan getah. Pada tahun 2007, pergabungan tiga syarikat multinasional iaitu Guthrie Berhad, Golden Hope dan Sime Darby digabung menjadi Synergy Drive dengan menggunakan nama Sime Darby Berhad. Kini, syarikat Sime Darby Berhad telah berkembang menjadi syarikat multinasional yang sangat kuat dan kukuh di dalam pelbagai sektor termasuk industri peladangan, automotif, hartanah, hospitality, prasarana dan sektor tenaga. Secara ringkas, bagi latar belakang syarikat Sime Darby Property Berhad, ini diasaskan melalui penyatuan harta tanah di bawah syarikat Golden Hope Plantation Berhad, kumpulan Guthrie Berhad dan juga Sime Darby Berhad. Syarikat Sime Darby Property Berhad merupakan salah satu pemaju harta tanah dengan pendapatan dan nilai pembangunan kasar atau GDP projek semasa terbesar di negara Malaysia. Sime Darby Property Berhad adalah kumpulan harta pemenang pelbagai anugerah dengan banyak penghargaan tempatan dan antarabangsa. Ianya adalah juga pemaju harta tanah Malaysia pertama yang dianugerah International FIABCI Prix The Excellence Awards untuk 2 kali berturut-turut. Bagi maksud campuran pemasaran ini, ianya adalah merupakan pemboleh ubah pemasaran yang digunakan oleh sesebuah organisasi yang menjadi asas utama di mana kebanyakan strategi pemasaran dan aktiviti perniagaan yang disasarkan menurut Kotler dan Armstrong. Syarikat Sime Darby Property Berhad juga menggunakan kaedah campuran pemasaran yang mana ianya sangat membantu syarikat untuk mencapai tujuan dan objektif perniagaan. Terdapat 7 campuran pemasaran iaitu produk, harga, pengedaran, promosi, orang, proses dan juga bukti fizikal. Bagi campuran pemasaran pertama iaitu produk ni merupakan salah satu elemen utama di dalam campuran pemasaran yang mewakili barangan ataupun perkhidmatan yang dirancang untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Jadi, Sime Darby Property Berhad ni telah memperkenalkan salah satu produknya iaitu The Lifestyle Collection, iaitu sebuah pameran yang menawarkan rangkaian penuh kediaman dan komersial. The Lifestyle Collection ni boleh dikatakan sebagai satu rangkaian produk terbesar yang pernah ditawarkan oleh syarikat Sime Darby Property Berhad. Ianya merupakan satu rekaan yang unik daripada semua produk Sime Darby yang lain, serta juga boleh memudahkan calon pembeli dengan faedah menarik dan juga pakej keuangan yang unik. Hal ini membuktikan bahawa penawaran produk Sime Darby Property Berhad kepada pembeli rumah dan bakal pelabur sememangnya berkualiti tinggi dengan memiliki ciri-ciri yang unik bersesuaian dengan cita rasa mereka. Seterusnya adalah harga. Apabila melibatkan harga, ianya berkaitan terhadap sesebuah organisasi dalam melakukan keputusan bagi penetapan harga sesuatu produk. Harga yang ditetapkan perlulah meliputi semua kos yang terlibat seperti pembayaran gaji, kos operasi, pembelanjaan dan pembangunan, kos periklanan dan sebagainya. Sime Darby Property Berhad juga melakukan peletakan harga yang mahu milik di mana salah satu produk keluarannya iaitu Aurora yang terletak di kawasan utama pusat bandar Sumbang Jaya dengan penawaran harga bermula daripada RM700,000 sehingga ke RM1 juta. Aurora ini dilengkapi dengan pelbagai sistem keselamatan 3 tingkat dan kemudahannya mencukupi, contohnya seperti gym, kolam renang, bilik serbaguna, jacuzzi, kafe. Harga yang diletakkan oleh Sime Darby Property Berhad dianggap munasabah setelah mengambil kira semua kos dan manfaat yang bakal diperoleh oleh pembeli daripada produk keluaran pesaing. Bagi campuran pemasaran yang ketiga adalah pengedaran. Produk atau perkhidmatan yang ditawarkan mestilah mempunyai tempat pengedaran ataupun platform untuk membenarkan pembeli akses produk atau perkhidmatan tersebut. Pertimbangan dalam meletakkan produk tu perlu dilakukan sama ada secara fizikal ataupun berdasarkan di atas talian atau media cetak. Syarikat Sime Darby Property Berhad juga telah memperkenalkan inovasi terbarunya dengan menggunakan platform dalam tarian bernama Ditto. Ditto ni merupakan alat penciptaan bersama di rumah yang membolehkan bakal pelanggan serta masyarakat umum untuk turut serta dalam membuat keputusan merancang harta tanah dengan memilih konsep, reka bentuk dan memudahkan pembangunan pilihan masa depan mereka. Selain itu, Sime Darby Property Berhad juga mempunyai galeri jualan
yang membolehkan pembeli yang berminat datang melihat senarai harta tanah yang ditawarkan. Antara contoh galeri jualan adalah seperti galeri jualan SGCC, Subanjaya, galeri jualan Bandar Bukit Raja dan banyak lagi. Campuran pemasaran seterusnya adalah promosi. Promosi ini adalah satu kaedah di dalam penyampaian maklumat berkaitan dengan sesuatu produk atau disebut sebagai gabungan kempen pemasaran. Terdapat 4 alat promosi yang boleh digunakan adalah seperti berikut: iklan, jualan peribadi ataupun jualan terus, promosi jualan dan juga publicity atau perhubungan awam. Slide yang berikut merupakan contoh promosi yang telah dilakukan oleh syarikat Saint-David Property Berhad. Campuran pemasaran seterusnya adalah orang. Orang ini merujuk kepada pekerja yang mewakili syarikat ketika mereka berinteraksi dengan pelanggan ataupun orang berkepentingan. Syarikat Saint-David Property Berhad telah berjaya merangkul anugerah Best Employers Malaysia pada tahun 2015 daripada Aon Hewitt. Ini telah menjadi antara 9 syarikat di Malaysia yang memenangi anugerah pengiktirafan majikan dengan pekerja yang komited dan berprestasi tinggi yang mempunyai kira-kira 1,500 orang pekerja. Campuran pemasaran yang keenam adalah proses. Proses mewakili kaedah ataupun aliran ketika memberikan perkhidmatan kepada pelanggan yang sering merangkumi pemantauan prestasi perkhidmatan untuk kepuasan pelanggan. Program jalur cepat keistimewaan pelaburan nilai atau disebut sebagai VIP diperkenalkan oleh Saint-David Property Berhad, yang mana ini merupakan salah satu pendekatan yang unik yang sangat penting untuk membantu masyarakat memiliki harta impian mereka dengan kerjasama M-Bank, Bank Rakyat, BSN, Citibank, CIMB, Maybank dan RHB sebagai institusi keuangan panel untuk program ini. Pembeli yang berpotensi dapat berinteraksi dengan institusi keuangan panel untuk memeriksa status kredit mereka dan memperoleh hasil yang sangat cepat. Campuran pemasaran yang terakhir adalah bukti fizikal. Bukti fizikal ini merujuk pada apa yang dilihat oleh pelanggan mengenai produk yang syarikat tawarkan. Hal ini menunjukkan kepada pembeli bagaimana rasanya memiliki atau menggunakannya. Ini melakukan seperti laman web syarikat, premis atau replika bangunan, gambar, maklumat, maklum balas dan sebagainya. Disebabkan berlaku penularan wabak COVID-19 yang melarang penjumpaan secara fizikal, syarikat Saint-David Property Berhad hadir dengan pelbagai kempen dalam talian untuk melengkapkan usaha penjualan, dan sejak itu telah berjaya memperoleh lebih daripada 740 tempahan. Kempen secara dalam talian yang diterima dengan baik adalah seperti pengalaman penjualan berpandu dalam talian. Ianya memberikan pengalaman penjualan secara maya end-to-end kepada pembeli rumah dari prospek hingga ke koleksi melalui cara digital. Kempen tersebut menyediakan alat penjualan dan talian yang dikhususkan khas untuk memberi maklumat produk kepada pembeli yang berpotensi. Jadi perkara ini merupakan satu kejayaan bagi Saint-David Property Berhad yang mana telah berjaya membawa perubahan persekitaran operasi mencari alternatif walaupun pembeli tidak dapat melihatnya secara fizikal. Kesimpulannya, pemasaran ini amatlah penting bagi mengenal pasti kekuatan dan kelemahan bagi sesebuah syarikat. Pelaksanaan strategi yang baik akan membantu pemulihan syarikat ke arah pemasaran yang berkesan. Diharapkan syarikat Saint-David Property Berhad terus memberi inspirasi kepada firma lain dan yang terlibat dalam bidang harta tanah untuk terus berusaha mencapai matlamat utama organisasi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.